بسم الله الرحمن الرحيم. إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم. شأن الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أبي القاسم الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرب العظيم والرسول الكريم والملائكة المقربين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. خذ بيدي قلت حيلتي أدركني. لا إله إلا الله وحده لا شريك له. له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. Fadilatul Musi Majlis, Tuan Imam, seluruh ahli ketua masjid, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, pada malam ini bersama-sama kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala kepada Sayyidina Muhammad yang telah mengizinkan kita untuk bertemu pada malam ini. Sekalipun kita sudah berada di dalam bulan Rabiul Akhir, tetapi memperingati tentang seseorang yang agung, iaitu baginda Nabi SAW itu hendaklah diingat dan diperingati sepanjang masa, detik dan ketika. Pada malam ini, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, kita nak cakap tentang insan yang hebat dan agung itu. Hebatnya Rasulullah SAW, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, ialah kerana yang pertama sekali ialah kerana Nabi ialah kekasih Allah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allah Subhanahu wa taala sesaat kita mengatakan kita cinta kepadanya, sesaat kita mengatakan kita cinta kepadanya, Allah Subhanahu wa taala, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, tak bagi sekadar kita mengucapkan kita cinta kepada Allah,
Tapi Allah Subhanahu wa taala nak kita buktikan cinta itu ialah dengan mengikut akan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam satu ayat Allah Subhanahu wa taala sebut, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukumullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Katakan olehmu wahai Muhammad, katakan olehmu kepada umatmu dan kepada hamba-Ku, in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukumullah. Andainya Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kamu mengungkapkan kamu cinta kepada Allah, Muhammad, katakan kepada mereka itu, kalau kamu kata kamu cinta kepada Allah, fattabi'uni, ikutlah Aku, yuhibbukumullah, pasti kamu akan dicinta oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, maksud daripada ayat ini, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, siapa-siapa yang nak cintanya Allah balas, maka jalannya hanya satu, ikut Rasulullah. Sebabnya ialah kerana Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, pengutusan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ialah bukti cinta Allah kepada kita. Seperti mana yang Allah sebut di dalam Al-Quran, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tidak kami utuskan engkau wahai Muhammad, melainkan engkau ialah rahmat kepada sekalian alam. Ataupun dalam makna yang lain, Allah Subhanahu wa taala menunjukkan bukti cintanya kepada kita ialah dengan Allah Subhanahu wa taala mengutuskan Nabi kita untuk menjadi Rasul yang membacakan pada kita ayat-ayat Allah dan mendidik kita semua ke jalan yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Muslimin dan muslimat mata Allah sekalian, mulianya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ialah kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam itu ialah kekasih Allah. Ketika mana Nabi kita sallallahu alaihi wasallam di-mi'rajkan, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sesaat berdialog dan bercakap dengan Tuhan. Nabi sallallahu alaihi wasallam tanya, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, wahai Tuhanku, Ibrahim Khalilullah, Musa Kalimullah, Isa Ruhullah, aku wahai Tuhanku. Ketika itu Allah menjawab, Anta Habibullah, engkaulah kekasih Allah. Mudah untuk kita faham. Kalau kita mencintai seseorang, sebagai contoh, seseorang yang mengawini seorang perempuan. Bila mana dia mengawini seorang perempuan, perempuan yang dikahwini oleh seorang laki-laki itu, dia kena turut mencintai ayah dan juga ibu laki-laki itu. Barulah dia akan dicintai oleh laki-laki itu. Begitu juga seorang laki-laki yang mengahwini seorang perempuan, dia mesti turut mencintai ayah dan ibu perempuan itu. Barulah dia dicintai oleh orang yang dia cintai. Allah Subhanahu wa taala mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sallallahu Muhammad. Bila mana kita, kalau sekadar kita nak mencintai Tuhan, kita tak mencintai Nabi, kita tak akan dicinta oleh Tuhan. Sedangkan
Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Dalam mengasihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sallallahu Sayyidina Muhammad, kita kena membuktikan kita cinta pada Nabi. Bagaimana pembuktian cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam? Nabi kita sebut, man ahya sunnati faqad ahabbani. Siapa yang, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, menghidupkan sunnahku, maka sesungguhnya ia telah mencintai. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, Nabi SAW mengajar kita mencintainya. Sebab tidak sempurna iman kita kalau kita tidak mencintai Rasulullah SAW. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Seperti mana hadis yang biasa kita dengar. Nabi sebut, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Tidak sempurna iman salah seorang kamu sehinggalah aku lebih ia kasih daripada dia kasih kepada ibu dan ayahnya, daripada dia kasih kepada anak-anaknya, daripada dia kasih kepada manusia keseluruhannya. Tuan-tuan, berarti apa tu? Berarti kalau kita tidak mencintai Nabi melebihi yang lain, iman kita masih belum sempurna. Berarti wajib kita mencintai Nabi. Tuan-tuan, cinta menuntut bukti. Apa tanda kita cinta pada Rasulullah? Nabi minta satu je bukti. Man ahya sunnati faqad ahabbani. Siapa yang menghidupkan sunnahku, faqad ahabbani, maka berarti sesungguhnya ia telah mencintai. Sebab cinta ni tuan-tuan, cinta itu mengikut. Bagi contoh, ada orang demi cintanya, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, demi cintanya, tuan-tuan, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, sebagai contoh, tempat yang terbaik bagi seorang isteri ialah di sisi suaminya. Sallallahu alaihi wasallam. Tempat yang terbaik bagi seorang isteri ialah di sisi suami dia. Sebagai contoh, orang perempuan ni, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, keluarganya kaya. Suami dia orang biasa. Tapi oleh kerana Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad cinta, seorang perempuan sanggup untuk tinggal di rumah biasa daripada tinggal di rumah bagai istana. Tuan-tuan, itu cinta. Cinta ni tuan-tuan, dia mengikut. Cinta menyebabkan kita akan menurut dan mengikut ahwal dan perangai orang yang kita cinta, orang yang kita suka. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Itu orang panggil idola. Kalau seseorang itu idola kita, ikutan kita, kita tiru dia. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Anak-anak muda yang minat seorang pemain bola akan tiru macam mana cara dia pakai, rambut dia macam mana. Tu cinta itu mengikut, kasih itu mengikut. Maka begitulah kita cinta kepada para alim ulama kita. Ada seorang tok guru kita dulu, almarhum Tuan Guru Haji Rafi'i. Jorok Salang, tarik panjang. Tok guru dia Haji Umar Zuhdi. Tok Guru Haji Umar Zuhdi ni kira di antara ulama yang besar Kedah dulu. Ataupun orang panggil Tok Guru
Haji Umar pondok Lanai. Salah Sayyidina Muhammad. Waktu mana saya tengok Tuan Guru Haji Rafi'i. Tuan-tuan, kalau tengok Tuan Haji Rafi'i, Salah Sayyidina Muhammad, kita boleh nampak kata dia ikut Tuan Guru dah. Tuan Guru Jumat Lanai ni tuan-tuan, dia passion dia tak pakai baju, butang bawah bubuh habis. Dia tinggallah satu butang, dua butang. Itu pun ditiru oleh Tuan Guru Haji Rafi'i. Benda tu bukan wajib pun, bukan sunat pun, tapi Tok Guru diikut. Jadi minat dan cinta itu mengikut. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Maka sebab itu dulu-dulu seseorang yang alim bawa akan tanya, Tok Guru dia siapa? Sebab kalau nak tahu Tok Guru dia, nak kenal Tok Guru dia, itulah dia. Seseorang yang mengaji daripada seseorang guru yang dia kasih, yang dia cinta. Cara penyampaiannya macam Tok Guru dia. Maka sebab itu Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Siapa-siapa nak kenal Tok kenali, kena carilah siapa-siapa di kalangan Tok Guru kita yang masih ada, dia anak murid Tok kenali. Salah Sayyidina Muhammad. Bukan sakat cara pakai, perlakuan, yang lebih penting ialah akhlak. Sebab akhlak ni tuan-tuan, dia ialah satu pemindahan. Maka sebab itu Nabi kita sallallahu alaihi wasallam telah memindahkan akhlaknya kepada para sahabatnya. Allahumma salli ala sayyidina. Nabi diutuskan ialah untuk menyempurnakan akhlak umatnya. Manusia ni tuan-tuan, dia suka yang baik, dia tak suka yang tak baik. Itu fitrah. Buktinya dia suka orang buat baik dia. Dan dia tak suka orang buat jahat dia. Itu fitrah. Kalau orang buat baik kat dia, dia puji meleleh orang tu. Amboi baguslah dia tu. Kalau orang tu buat jahat kat dia, dia sumpah seranang, maki, hamun tak tahu. Itu maknanya setiap manusia ni dia ada fitrah yang baik. Maka Nabi SAW datang untuk menyempurnakan akhlak yang jadi fitrah pada manusia. Makna sifat baik yang dalam diri manusia itu hendaklah dibina, hendaklah dididik. Maka Nabi SAW selama 23 tahun telah mendidik satu generasi, dia panggil generasi sahabat. Maka sebab itu siapa-siapa nak tengok Rasulullah, tengok akhlak sahabat. Sampai Nabi SAW menyebut dalam hadisnya, Ashabi kan nujum, bi'ayyihim iqtadaitum ihtadaitum. Sahabat-sahabat aku umpama bintang. Mana-mana seorang kamu ikut, kamu akan dapat petunjuk. Maka sebab itu tuan, anak-anak ni, pada kita semua, kita kena baca tentang kisah-kisah sahabat. Bila mana kita baca tentang kisah-kisah sahabat, kita akan terpegun dengan kemuliaan, ketinggian akhlak para sahabat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bagaimana mereka hidup seharian bersama Rasulullah. Bagaimana mereka mencintai dan mengikut ataupun meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sebagai contoh tuan-tuan, dalam perkara ibadat, namanya sebagai contohnya sembahyang. Nabi suruh ikut cara Nabi sembahyang. Seperti Nabi sebut, sallu kama ra'aitumuni usalli. Sembahyanglah kamu seperti mana kamu tengok aku sembahyang. Pasal apa Nabi sebut macam tu? Sebab sembahyang ni dia akan melahirkan akhlak yang mulia. Orang ni tuan-tuan kalau tak sembahyang, akhlak tak ada.
Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tu sahabat lah. Kita kata dia tu ngaji pondok. Tapi tak mayang, tak ada akhlak. Ada tuan-tuan, saya pernah jumpa. Guru kafir tapi tak semayang. Satu orang anak murid saya, ayahnya, mak dia meninggal. Ayah anak murid saya ni, mak dia meninggal. Ayah dia kahwin dengan seorang guru. Kafir. Anak murid ni, akhirnya dia bercerita, ustaz, macam mana nak buat ustaz? Mak saya tak semayang. Mak saya macam kafir ustaz. Tuan-tuan, apa maknanya? Maknanya, kalau tak semayang, tak ada akhlak. Sebab akhlak yang paling kita kena jaga adalah akhlak kita dengan Tuhan kita. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kalau kita tu dengan orang akhlak elok, bukan contoh. Tapi dengan Tuhan, tak semayang, tak ada akhlak. Maka Nabi sebut, Sallu kama ra'aitumuni usalli. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Semayanglah kamu seperti mana kamu tengok aku semayang. Siapa yang tengok Nabi semayang tu? Para sahabat. Lepas tu siapa pula tengok para sahabat semayang? Tabi'in. Lepas tu siapa pula tengok para tabi'in semayang? Tabi'in. Maka tuan-tuan, sampailah hari ini kita semayang mengikut macam mana guru kita semayang. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bukan sahaja kita belajar kata semayang, tapi kita kena mengaji macam mana semayang. Tentulah bila mana kita nak mengaji tentang semayang, kita kena memperolehi ilmu tentang semayang daripada seseorang. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maknanya, kalau kamu tengok bagaimana Nabi semayang, kamu semayang macam Nabi semayang, tentu maka semayang akan menumbuhkan akhlak. Orang yang akhlak mulia sebab dia semayang. Orang yang tak semayang tak boleh tumbuh akhlak yang baik. Sebagai contoh, dalam semayang tak boleh makan. Dalam semayang tak boleh minum, tak boleh bersembang. Itu peraturan dalam semayang. Maka orang yang ikut peraturan dalam semayang, dia akan mengikut peraturan Allah Subhanahu wa ta'ala di luar semayang. Sebab itu kata ulama, kita kena bawa perangai dalam semayang ke luar semayang. Kalau dalam semayang kita boleh ikut perintah Allah, maka luar semayang pun kita boleh ikut perintah Allah. Kalau orang tu tak semayang, macam mana nak buat keluar perangai dalam semayang ke luar semayang? Sebagai contoh, satu budak muda naik motor, seorang perempuan perempuan couple-nya di belakang dia. Ada Sayyidina Muhammad. Tanpa segan silu bawa anak dara orang. Agak-agak semayang katanya. Kalau tuan-tuan jumpa lah, nanti traffic light tu, ada budak muda, atau budak perempuan, peluk dia, tentu turun cermin kereta, tuan tanya, semayang? Agak-agak jawapan dia apa? Semayang? Takkan semayang macam tu pun? Mesti tak semayang. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tuan-tuan bawa kamera, tuan-tuan bawa kertas, bawa pen, tuan-tuan pergi datang mana, ada Sayyidina Muhammad di pekan ke, di taman-taman bunga ke, tuan-tuan tengok apa kapal-kapal, tuan tanya. Nak tanya sikit, boleh tak? Semayang tak? Tuan-tuan, orang semayang tak gamak pegang perempuan. Orang semayang tak gamak pegang gelai haram. Itu orang semayang. Makna apa tuan-tuan? Semayang menumbuhkan akhlak yang mulia. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka tuan-tuan, subhanallah, tentu saja, sallu kama ra'aitumuni usalli. Kamu semayanglah seperti mana kamu tengok aku semayang. Nabi semayang macam mana? Kita kena belajar. Semayang ni tuan-tuan, dia bukan menunaikan semata-mata, tapi semayang hendaklah didirikan. Maka sebab itu arahan semayang ialah aqimus solat, dirikan semayang.
Dirikan sembahyang. Dirikan tu makna apa? Dirikan maknanya melakukan perbuatan sembahyang, mengucapkan perkataan-perkataan tertentu dalam sembahyang, mula daripada angkat takbir sampailah kita bagi salam, tu mendirikan sembahyang. Tapi kalau sakat rupa aja, dia masih belum makna mendirikan. Dia mesti ada ruh kepada hak kita dirikan. Apa ruhnya? Khusyuk. Ruhus salah al-khusyuk. Ruh pada sembahyang ialah khusyuk. Maka tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, maka carilah orang yang sembahyang yang kita rasa terpegun dengan dia sembahyang. Kalau kita nak, Allah bagi jumpa. Saya pernah sembahyang waktu masa di Mesir. Ada tengah mengaji dulu. Hari Jumaat sembahyang tepi satu orang Arab. Cara pakai baju pun tak serika. Tapi daripada angkat takbir sampai bagi salam menangis sahaja. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, itulah Rasulullah. Sembahyang yang hidup. Sembahyang yang hidup adalah sembahyang yang dalam sembahyang itu ada khusyuk. Satu masa lepas habis mengaji, dah kerja dah. Salah Sayyidina Muhammad. Hari Jumaat juga. Di masjid kami di Pokok Senar tu. Ada satu orang bayang tepi saya. Masalah Sayyidina Muhammad. Dia pakai baju telur melanga, baju kurung putih. Kain dia putih juga. Kain petak-petak putih. Serban putih, kepiah putih, dia yang tak apa putih. Sahadat Sayyidina Muhammad. Sama kata hitam, dia yang tak apa putih. Tuan-tuan, daripada angkat takbir sampai bagi salam sama macam saya tengok di masjid dulu jumpa orang tu. Nangis saja. Tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kita minta Tuhan bagi. Kalau tak semua mayang kita boleh menangis. Harap-haraplah sebelum mati adalah seminit, 2 ataupun 3 saat kita boleh keluar air mata. Sebab kita nak duduk di tempat sallu kama ra'aitumuni usalli. Semayanglah kamu seperti mana kamu tengok aku semayang. Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi imam, orang yang duduk di saf paling belakang dengar isak tangisnya dalam sembahyangnya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Saya kalau saya pergi Mekah tuan-tuan, saya boleh kata macam ni lah. Imam Sudais tu angkat takbir sembahyang kena nak teriak. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Imam Mahir sembahyang kira nak menangis. Tak tahu macam mana hati dia panggil Tuhan. Itu dia panggil khusyuk. Maka tuan-tuan, sahadat Sayyidina Muhammad, maka kita sebagai umat Nabi SAW, kita nak tiru Nabi kita. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Dalam semua aspek kehidupan, macam mana Nabi SAW. Kita kena belajar. Belajar ni daripada umur mereka ni sampai mati. Takkan habis-habislah belajar. Kalau kita kata kita ada ilmu. Ada orang mengajar. Cuba duduk. Dengar. Kita akan dengar yang kita tak pernah dengar lagi. Sebab ilmu Tuhan ni luas tak habis. Pilah duduk atau sahabat lah. Hak alim tak mana. Tapi kalau hang duduk dengar orang mengajar, sekalipun hang mengajar tu budak muda, sekalipun ustaz muda, hang akan dapat ilmu daripada budak muda. Maka tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, yang kita nak pelajari adalah akhlak Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Kita anak-anak, kita orang tua. Dalam sebuah hadis Nabi kita sebut, laisa minna man lam yuqir kabirana wa lam yarham saghirana. Nabi kata bukan di kalangan umatku orang yang tak memuliakan orang tua kami dan tak mengasihi orang-orang muda kami. Tentu ya. Itu akhlak.
Laisa minna, Nabi tak mengaku orang tu umat kalau dia tak muliakan orang tua dan dia tak mengasihi anak-anak muda. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Satu masa Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengajak kita. Di Madinah ada satu orang tua buta. Nabi yang mulia ni, sallallahu alaihi wasallam, selalu ke rumah orang tua ni, Nabi bagi dia makan. Nabi yang mulia itu selalu menyuapkan makanan ke mulut orang tua ni. Tuan-tuan, lepas Nabi kita wafat, sallallahu alaihi wasallam Muhammad, yang menyambung kerja mulia ni Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala. Dia ambil alih disuap makanan ke mulut orang tua ni. Tuan-tuan, hari pertama Sayyidina Abu Bakar disuap makanan dalam mulut orang tua ni, Sayyidina Muhammad. Orang tua tu kata, hang bukan hadut suap mulut, hang bukan hadut main suap selalu kan? Hang bukan hak selalu main suap kan? Tuan-tuan, orang tua tu tanya, hang bukan hak selalu main suap kan? Sedangkan dia buta. Sayyidina Bakar mengiyakan. Sayyidina Muhammad. Hang tahu tak siapa ada main suap kat hang? Tak tahu. Rasulullah baru dia tahu. Yang main suap kat dia tu Rasulullah baru dia tahu. Makna apa tuan-tuan? Sebab berbeza di antara Nabi suap dengan dia suap. Nabi lemah lembut, suap lagi lembut. Abu Bakar tu orang lembut dah, tapi Nabi lagi lembut. Makna apa tuan-tuan? Itulah Rasulullah. Anak-anak muda yang hormat orang tua. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Contoh, di mana-mana pula ada Sayyidina Muhammad, kita khidmat dekat orang tua. Contoh, kita naik bas ataupun kita naik train ke, naik LRT ke, orang tua naik, ada Sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, budak muda yang ada akhlak, dia tak sanggup diri, dia tak pacik naik duduk. Itu ada akhlak. Sebab Nabi kata, tidak ataupun bukan di kalangan umatku orang yang tak memuliakan orang tua di kalangan umatku. Bahkan orang tua yang budak muda memuliakan orang tua ni, budak muda ni tuan-tuan, bersama Sayyidina Muhammad. Esok ketika dia tua, esok orang akan nak, Tuhan akan hantar budak muda pula akan memuliakan dia. Dalam sebuah hadis Nabi kita sebut, bersama Sayyidina Muhammad, ma min syabbin ma akrama syabbun syaikhan illa qayyadallahu man akramahu 'inda sinnih. Salah Sayyidina Muhammad. Tidak ada satu budak muda yang muliakan satu orang tua, melainkan esok Tuhan akan takdirkan orang muda pula akan memuliakan dia ketika dia tua esok. Tu dia dipanggil polisi Tuhan. Memuliakan orang tua, esok kita tua, orang muda pula memuliakan kita. Bahkan tuan-tuan, bila mana kita tua, ada Sayyidina Muhammad. Bila mana kita tua, kita tua. Ini budak-budak muda, ada Sayyidina Muhammad. Kena ada perasaan kasih sayang. Macam mana kita rasa dekat anak kita begitu, kita kena bagi kasih sayang pada anak-anak muda, orang muda-muda. Tuan-tuan, begitulah Nabi mengajar kita. Dalam sebuah hadis yang lain, Nabi sebut, irham man fil ardi yarhamkum man fis sama. Kasihani orang yang berada di muka bumi, nanti kamu akan dikasihani oleh yang berada di langit, iaitu para malaikat. Contoh, tuan tengok orang banjir. Banjir kali ni pelik tuan-tuan. Tak habis-habis lagi banjir. Dulu sekali harum ya, balik rumah basuh, rumah habis, basuh rumah mai dia pula. Ini dia contoh kemari di Diarang. Pengalaman apa? Banjir sebelum ni, Musa'ala Sayyidina Muhammad bila habis banjir, balik rumah, basuh, beli tikar baru, beli kapet baru, pasang kapet baru, mai yang kedua, habis. Tuan-tuan, Musa'ala Sayyidina. Ini hari ni dibaling.
Habislah Kedah ni, habislah. Pokok Sena, Kuala Nerang, Jitera, Alok Stang, Baling. Habislah Kedah ni. Ayam pula derah-derah. Tuan-tuan, Saudara Sayyidina Muhammad, kena ada apa dalam hati kita? Kesian kat mereka. Kena ada hak itu. Sebab Nabi kita ajak, irham man fil ardi yarhamkum man fis sama. Kasihani, kesian dekat orang yang berada di muka bumi. Nanti kamu akan dikasihani oleh yang berada di langit. Malaikat kesian dan kasih pada kita. Tapi Tuhan Maha Kaya, dia buat lembut sempurna. Di Florida ni hancur rumah, tuan-tuan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Padan. Dia bom negara orang, dia bunuh orang, dia perancung orang. Tuhan hantar tentera dia, anginnya main. Ombak yang main, habis negara dia. Kasar Tuhan buat Saudara Sayyidina Muhammad. Hak di Vietnam, hak di China, sakan-sakan. Tapi mai kot kita ni tuan-tuan tak selaju macam sana. Lemah lembut Tuhan buat kat kita. Tuan-tuan, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Makna apa? Makna kita masih ada doa yang mustajab. Ada ulama-ulama kita, tutup kita, para ahli ulama kita yang berdoa pada Allah. Yang bala nak turun tu walaupun nak turun habis, tapi tertahan. Allahumma salli ala Sayyidina. Di Florida tu mana ada siapa? Ada Tok Guru. Ada wali, kata tak wali. Kekapiak semua. Dan tuan-tuan, semua tu ialah pedoman untuk kita tiru, untuk kita ikut bagaimana Nabi SAW. Maka subhanallah, cuba tengok Sayyidina Ali karamallahu wajah. Satu masa Sayyidina Ali nak pergi masjid, bayang subuh. Dalam nak pergi masjid tu tengok ada satu orang tua pakai tongkat. Bongkok. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sayyidina Ali teringat, orang muda kena hormat orang tua. Hebatnya akhlak Sayyidina Ali, hak Nabi kita titip, hak Nabi kita tanam dalam hati dia, dia tak potong orang tua ni. Orang tua jalan pelan, bertongkat lagi. Sayyidina Ali tak potong. Sedangkan Nabi SAW, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, sudah mengangkat takbir di masjid. Bila main tang rokok, malaikat tahan. Malaikat letakkan sayapnya di atas kepala Rasulullah, tahan. Untuk memberi tempoh pada Sayyidina Ali main. Kerana Nabi kita angkat kepala, berarti Sayyidina Ali tak ada barokah. Tuan-tuan, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sayyidina Ali pun ikutlah orang tua ni. Orang tua ni jalan pergi ke arah masjid. Sampai di masjid, tak masuk masjid, dia lencong. Kerana Sayyidina Ali bukan Islam, maka Nasrani. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ingat, Islam, Nasrani. Tuan-tuan, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Bila Sayyidina Ali angkat takbir, Allahu Akbar, baru malaikat lepas sayapnya. Nabi sami Allahu liman hamidah. Tuan-tuan, mana apa? Itu akhlak Nabi yang mulia. Nabi kita mengajar untuk kita memuliakan orang yang lebih tua. Ya subhanallah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Maka anak-anak yang ada ni, muliakan orang-orang yang lebih tua daripada kita. Saya tengok tu masa tunggu Ustaz Fadil Nur, dia cerita tentang akhlak Tuan Guru Haji Hadi. Tuan Guru Haji Hadi ni muda banyak, kira dia sebuah dengan umur Ustaz Fadil Nur. Ustaz Fadil cerita masalah Sayyidina Muhammad Ustaz Tuan Guru Haji Hadi, dia kata Ustaz Fadil, dia sebut Tuan Guru Haji Hadi Ustaz Hadi. Dia kata Ustaz Hadi, pengalaman mereka makan, Tuan Guru Haji Hadi ni tak akan ambil makan bola mulut suap, sehingga Ustaz Fadil ambil makanan bola mulut suap, barulah Tuan Guru Haji Hadi akan mula makan. Tu akhlak. Tu pun satu akhlak.
Maknanya kita musa'adah Sayyidina Muhammad. Kalau nak makan di rumah ni dengan mak, ayah apa semua, jangan kita dulu bagi mak ayah makan dulu. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, lebih-lebih lagi guru kita, depa dulu. Ataupun kita makan dalam talam tu, orang tua dulu, ada orang tua, dia dulu. Barulah kita makan. Nabi SAW dalam perkara akhirat, Nabi yang paling, Nabi yang duduk depan. Tapi dalam perkara dunia, oranglah dulu Nabi mendahulukan. Macam kita makan. Ada orang makan tuan-tuan, dia tak faham, dia tak kerti. Dia kira dia dulu. Oi, ayam. Ayam ni dia ada minat, ada orang minat tulang, ada orang minat isi. Makan ni walaupun dia baca bismillah, ada baca doa, tapi dia ambil hak dia suka dulu, dia bagi orang ambil. Kalau masalah sana orang ambil dulu, terlepaslah hak dia suka dulu. Tapi Nabi kita ajak ad-dunya lil jami' wal akhiratu lil muti'. Dunia untuk semua, akhirat untuk orang yang taat pada Allah. Nabi SAW sunnah Nabi, sebelum Nabi memulakan dengan diri dia, Nabi kutip ataupun Nabi ambil lauk, Nabi letak pada orang tu, baru Nabi makan. Ada Sayyidina Muhammad. Ada orang tuan-tuan, macam saya kata tadi, masalah Sayyidina Muhammad, dia tak pernah buat macam sunnah Rasulullah tu. Utamakan orang dalam perkara dunia. Jadi subhanallah, mana-mana orang yang mengutamakan orang dalam perkara dunia, dia telah berakhlak seperti akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi jangan perkara akhirat kita mengutamakan orang, makruh hukum dia. Itu kata ulama, al-isar bil qurbi makruh, mengutamakan orang lain dalam perkara mendekatkan diri pada Allah makruh. Kita sembahyang, so depan kosong. Masalah Sayyidina Muhammad. Orang hak depan tu, dia pergi ke depan lagi. Jadi, soft itu kosong. Kita pun kata, sila. Makruh. Tak perlu bersila siapa-siapa. Aku pergi. Perkara akhirat, jangan utamakan orang. Perkara dunia, ya utamakan orang. Itu akhlak Rasulullah. Tuan-tuan, masalah Sayyidina Muhammad sesungguhnya, bila kita bercakap tentang akhlak Rasulullah, sesungguhnya tak akan habis. Sehingga kita akan mendapat yang baru, kita akan dengar yang baru, sehingga hidup itu lengkap bila mana kita berakhlak dengan semuanya dengan akhlak Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, maka sambutan meneruskan pada malam ini kita nak memperbaharui dan jiwa kita semangat untuk menjejak sehabis rapat sunnah-sunnah Nabi dalam kehidupan kita. Terima kasih tuan-tuan yang mata Allah sekalian, yang baik daripada Allah, doa saya sendiri pada jazakumullah khairan. Seperti yang tadi disebut oleh pengurusi, jadi kalau siapa-siapa yang ada kesempatan jemput pondok saya di Kuala Nerang, tapi daripada Bedong ni sampai Kuala Nerang tu tak jauh sangat pun, tak boleh jamak. Jadi tuan-tuan, bukti tuan-tuan jemput ke pondok Sayyidina Sayyidina Muhammad, moga-moga Allah Ta'ala jadikan pertemuan kita kerana Allah dan perpisahan kita pun kerana Allah juga. Amin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Wa sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.